Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita buat perbincangan set 2 soalan latih 2B. Kita akan bincangkan soalan 18 pada bahagian B. Okey, 18A. Soalan 18A. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah ungkapan kuadratik atau bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, dia ada 3 pemboleh ubah dekat sini. Bukan. Dia ada 3 ungkapan di sini. Jadi, kita kena tentukan sama ada dia kuadratik ataupun bukan. Okey. Okey, dia punya keyword adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi, kita kena tahulah ciri-ciri dia. Ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, keyword yang pertama, kalau kamu tengok kat sini adalah satu pemboleh ubah. Jadi, ciri yang pertama adalah ungkapan kuadratik tersebut mestilah ada satu pemboleh ubah sahaja. Pemboleh ubah sahaja. Dia tak boleh ada lebih daripada satu pemboleh ubah. Jadi kamu tengok dekat sini soalan ungkapan yang pertama. N kuasa 2 tolak 9 tambah M. Okey, adakah dia menepati ciri-ciri yang pertama? Tidak. Sebab apa? Kalau kamu perasan dekat sini, dia ada 2 pemboleh ubah, iaitu N dan M. Jadi, okay, ungkapan yang pertama adalah bukan ungkapan kuadratik. Akan tulis macam tu lah. Okey, nah. Okey, seterusnya, ciri yang seterusnya, apabila kita sebut pasal ungkapan kuadratik, kita sebut pasal kuasa. Okey, bila ungkapan kuadratik, kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Dia mesti kuasa 2. Contoh. A kuasa 2 tambah 2A. Dia mesti paling tinggi kat sini, kat kuasa ni, nombor 2. Okey, nah, dia tak boleh nombor lain. Okay, contohnya macam kalau kamu nampak A kuasa 3 tambah A kuasa 2 tambah 2A. Kat sini kan. Okey, kalau kamu perasan dekat sini, dia ada A kuasa 3 kan, betul tak? Jadi ini bukan ungkapan kuadratik sebab 3 adalah kuasa yang tertinggi. Okey, kita balik kepada ungkapan kita, 2 ungkapan kita. Okey. Ungkapan yang kedua adalah 3 per M kuasa 2 tolak 3M tolak 6. Okey, dia ada satu pemboleh ubah. Tapi hak kuasa ni, kalau kita tengok balik ataupun kita buat balik, dia adalah 3M negatif 2. M ni kita selarikan, jadi kuasa dia bawa naik atas, dia jadi kuasa dia negatif 2. Tolak 3M tolak 6. Okey, jadi kuasa dia adalah negatif 2. Kat sini. Sini ni kuasa dia kan negatif 2. Jadi dia adalah bukan ungkapan kuadratik. Okey, nah. Okey, seterusnya. Ungkapan yang ketiga adalah negatif 3 W kuasa 2. Kalau kamu tengok kat sini adalah dikuasakan. 2 adalah kuasa yang tertinggi. Jadi dia adalah ungkapan kuadratik. Jadi nak jawab soalan ni, kamu kena tahu 2 ciri ni lah. Ini adalah ciri-ciri ungkapan kuadratik lah.
Okey, nah. Okey, seterusnya B. 18B menggunakan kaedah pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik berikut. 5x tambah 3x kuasa 2 per 1 tolak 2x sama dengan 6. Okey, bila dia suruh selesaikan persamaan kuadratik, dia suruh cari nilai lah. Apakah nilai x? Yang kita ada dengan nilai tu. Kan? Kita cari yang tu dulu. Okey, jadi okey. Okey, perkara yang pertama kita kena buat dalam bentuk kuadratik dulu, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, buat macam ni dulu. Bentukkan dia dalam persamaan kuadratik. Jadi apa yang berlaku? 5x tambah 3x kuasa 2 per 1 tolak 2x sama dengan 6. Okey. Apa yang berlaku? Yang bawah ni kita bawa naik ke atas. Okey, kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang bawah ni. Okey, nah. Jadi dia akan jadi 5x tambah 3x kuasa 2 sama dengan 6 1 tolak 2x. Jadi macam itulah. Jadi 5x tambah 3x kuasa 2 sama dengan, okey, ini kurungan kan. Okey, jadi kita kena kembangkan lah. Okey, 6 darab 1 kita dapat 6. 6 kita darabkan dengan negatif 2x, kita dapat negatif 12x. Betul kan? Betul. Okey. Jadi kita kena buat dalam bentuk kuadratik ni kan. Okey, jadi yang sebelah kanan ni semua pindahkan ke sebelah kiri lah. Okey, jadi dia akan jadi 5x tambah 3x kuasa 2. 6 pindahkan sebelah kiri, kita akan dapat negatif 6. Negatif 12x pindahkan ke sebelah kiri, kita akan dapat 12x sama dengan kosong. Okey. Jadi kita susunlah 3x kuasa 2 tambah 5x tambah 12x tolak 6 sama dengan kosong. Jadi kita dapat 3x tambah 5x tambah 12x, kita dapat 17x. Tolakkan dengan 6 sama dengan kosong. Okey, nah. Okey. Dah dapat dah bentuk kuadratik. Sama kan? Kuasa 2 jangan lupakan. Okey. Okey, jadi apa yang berlaku? Kita kena cari nilai x. Okey, nak cari nilai x pakai kalkulator lah macam cikgu ajar. Kalau pakai kalkulator, buat siap-siap yang dalam bracket ni. Okey, nah. Okey, so kita pakai kalkulator kan, betul tak? Jadi keluarkan nilai dia. Nilai A, nilai B, nilai C. A kita adalah 3, B adalah 17, C adalah negatif 6. Betul? Jadi tekan kalkulator kita. Okey, so tekan mod sampai nampak equation. Equation kita 1. Tekan belah kanan degree 2. Okey, jadi masukkan A. A kita 3. 3 sama dengan B kita adalah 17. 17 sama dengan C adalah negatif 6. Sama dengan. Okey.
Okey, kita dapat, okey, ini dalam bentuk perpuluhan, betul tak? Okey, kita nak tulis dalam bentuk pecahan. Jadi tekan shift, tekan pecahan, kita dapat 1/3. Jadi nilai yang pertama adalah X sama dengan 1/3. Nilai yang kedua adalah X sama dengan negatif 6. Okey. Tak boleh. Okey, sini X kan. Okey, boleh ubah kita X, kita tulis X siap. Okey nak. Okey. So, jadi macam mana kita nak tulis? Macam mana kita nak reverse? Okey, sekarang kita nak reverse. Okey. Ambil nilai yang pertama, kita nak reverse tulis dalam kat sini kan. Okey, baik. Okey, ini adalah dalam bentuk pecahan. Jadi, okey, nilai yang kat bawah 3 ni kamu letak dekat sini. Belah kanan. Okey. Okey, nilai yang 1 ni kamu letak dekat sini. Boleh? Okey, kat sini positif kan. Jadi kalau dia pergi dekat dalam kurungan, dia terbalik lah. Kalau sini positif, ini akan jadi negatif. Okey nak? So, dia akan jadi macam ni lah. 1 darab X, dia akan jadi X lah. Betul tak? X tolak 3 sama dengan kosong. Salah. X kita tadi 1/3 kan? Okey. Okey, kita nak patah balik semula Okey, kita nak patah balik kan? Okey, betul tak? Okey, kat sini adalah nombor dia pecahan, betul? Okey, kita balik ni. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, 1/3 nombor yang berada dekat atas ni. 1, betul tak? Okey, 1 kita akan letak di sebelah kanan. Betul. Okey, kat bawah ni 3. 3 ni kita akan letak dekat X ni. Okey nah. Boleh nah. Okey, disebabkan kat sini positif, 1/3 ni nilai dia adalah positif. Bila kita patah balik, dia akan jadi negatif lah. Okey. Sebab tu bila kita tulis untuk dapatkan nilai, dia akan jadi 3X tolak 1 sama dengan kosong. Jadi 3X sama dengan negatif 1 buat pergi sebelah kanan, dia akan jadi 1. Jadi X sama dengan 1/3. Okey nak? Okey, jadi nilai seterusnya adalah negatif 6. Okey, kalau single macam ni senang sahaja. Okey, ni 6 kan? Okey, nombor dia 6, kamu tulis saja 6 kat sebelah kanan. Okey. Okey, disebabkan sini negatif, okey, kamu pergi je dekat sini, dia akan jadi positif. Dia terbaliklah. Okey nah. Okey. Sebab tu bila kita tulis saja balik, dia akan jadi, nak tulis dapatkan nilai lah. X tambah 6 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 6. Okey nah. Okey, baik. Dekat sini kita ada 4 markah. Jadi kat mana kita dapat markah dia? Okey, sini 1 markah. Sini 1 markah. Di sini 1 markah. Dan juga di sini cikgu rasa boleh dapat 1 markah. Ada 4 markah lah. Okey nah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, tulis semua setiap persamaan kuadratik berikut dalam bentuk arc. Okey, apa yang kamu perlu tahu, bentuk kuadratik adalah macam mana bentuk dia.
Bentuk dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi untuk kedua-dua persamaan ni kita kena buat dalam bentuk ni lah. Okey nah. Jadi soalan yang pertama, persamaan yang pertama adalah 6N kuasa 2 tolak 5 sama dengan 3N kuasa 2 tolak 2. Boleh? Okey. Jadi bila kita nak buat bentuk kuadratik macam ni kan, kena buat sama dengan kosong kan. Okey, jadi nilai yang berada di sebelah kanan ni semua kita bawa ke sebelah kiri. Jadi dia akan jadi 6N kuasa 2 tolak 5. 3N kuasa 2 dia akan jadi negatif 3N kuasa 2. Negatif 2 bawa ke sebelah kiri akan jadi positif 2 sama dengan kosong. Okey. Susun balik. Kuasa 2 tolak 3N kuasa 2 tolak 5 tambah 2 sama dengan kosong. Okey, jadi jawapannya adalah 6N kuasa 2 tolak 3N kita akan dapat 3N kuasa 2. Negatif 5 tambah 2 kita akan dapat negatif 3 sama dengan kosong. Okey nah. Okey. Itu adalah kuadratik yang pertama lah. Alright. Okey, so ini jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah dalam bentuk kuadratik 3N kuasa 2 tolak 3 sama dengan kosong. Okey nah. Okey, seterusnya persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah 4 tolak X per 3 sama dengan X tambah 5 per X. Okey nah. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat dekat sini? Bila dapat je soalan macam ni, kamu boleh buat darab silang. Kita nak supaya kita boleh tak nak ada bagi pecahan. Okey nah. So jadi bila kita darab silang dia akan jadi macam inilah. X darabkan dengan 4 tolak X sama dengan 3 darab X tambah 5. Betul. So dari situ kamu boleh kembangkan dia. X darab dengan 4, kita darab dapat 4X. X darabkan dengan negatif X, kita akan dapat negatif X kuasa 2 sama dengan 3 darab X, kita akan dapat 3X. 3 darabkan dengan 5, kita akan dapat 15. Okey nah. Okey, cuba kalau kamu tengok kat persamaan ni, kamu tengok kat sini. X kuasa 2 bernilai negatif, betul tak? Dia negatif kan? Okey, jadi kita nak jadikan positif, kita bawa dia ke sebelah kanan. Okey nah. Kita akan bawa 4X tolak X kuasa 2 ni ke sebelah kanan. Yang tu je lah dia punya tips. Tengok kat kuadratik ni kan, X kuasa 2 ni negatif kan. Kita bawa dia sebelah kanan. Okey, jadi kita akan buat macam mana? Okey, mula-mula kita tulis dulu 3X tambah 15. Okey, 4X bawa ke sebelah kanan dia akan jadi negatif 4X. Okey, negatif X kuasa 2 bawa sebelah kanan dia akan jadi positif X kuasa 2 sama dengan kosong. Okey nah. Yang ni cikgu buat ke sebelah kanan ni. Ini kan, cikgu buat ke sebelah kanan. Jadi macam ni lah. Okey nah.
Okay, so kita susunlah. X kuasa 2 tambah 3X tolak 4X tambah 15 sama dengan kosong. Okey, jadi jawapannya adalah X kuasa 2. 3X tolak 4X, kita akan dapat negatif X. Okey, tambahkan dengan 15 sama dengan kosong. Okey, inilah jawapannya. Okey, nah. Jawapannya adalah dalam bentuk bentuk kuadratik X kuasa 2 tolak X tambah 15. Jadi, markah yang kamu akan dapat dekat mana untuk 3 markah? Sini 1 markah, di sini 1 markah dan jawapan akhir untuk soalan 1, Roman 1, 1 markah. 3 markah lah. Okey, nak? Okey, itu saja untuk hari ini kelas. Terima kasih.